This call is now being recorded. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tanya atas kehadiran anda. Kelas kita pagi ini sekejap saja. Okey, kemudian akan disambung dengan latihan. Okey, kita tengok garis lurus lari dan garis lurus serenjang 7.2 ya. Okey, dah nama pun garis lurus selari. Selari itu maknanya BFF lah. Okey. BFF. Kenapa cikgu kata dia BFF? BFF. Seiring sejalan kan? Selari lah. Dia jalan sama-sama. Okey. Arah dia sama. Okey. Selari. Okey. Jika dua garis lurus itu selari, maka kecerunan kedua-dua garis itu adalah sama. M1 sama dengan M2. Dan sebaliknya. Okey, ingat kalau garis lurus selari kecerunan sama. Kadang-kadang kita cari dekat kecerunan M1, automatik kita akan dapat kecerunan M2 sebab dia selari. Okey, so dia macam BFF lah, kawan baik, best friend forever. Okey, kalau kita dapat kecerunan M1, dapatlah M2. Okey, tu cikgu kata BFF. Tapi kalau yang nombor 2 tu, jika dua garis lurus itu berserenjang ni dia akan dapat garisan dia akan dapat sudut 90 darjah. Berserenjang ni macam dia berlawanan arah, tapi bila dia bertemu dia dapat 90 darjah lah. Jadi M1 darab M2 dapat negatif 1. Okey. M1 darab M2 dapat negatif 1. Okey. So, kena tahu garis lari kecerunan sama, garis serenjang M1 darab M2 dapat negatif 1. Ni macam girlfriend lah kahwin dengan boyfriend dia. Okey, bertemulah di sini. Yang pertama ni macam BFF. Ni macam orang girlfriend kahwin dengan boyfriend lah, 90 darjah sini. Okey, tapi apa-apa pun ingatlah yang ini M1 sama dengan M2, yang ini M1 darab M2 dapat negatif 1. Okey, so kita tengok yang seterusnya. Okey, tentukan sama ada setiap pasangan garis lurus yang berikut adalah selari atau tidak. Macam mana kita nak tentukan dia selari ataupun tidak? Okey, di sini dia bagi persamaan yang pertama dengan persamaan yang kedua. Okey, daripada persamaan ni kita kena tentukan kecerunan dia sama ke tak sama. Okey, kita tengok kita tengok yang persamaan yang pertama ni. Okey, persamaan yang pertama ni kalau kita nak bandingkan dengan formula Y sama dengan MX tambah C. M adalah kecerunan, jadi M dia adalah 2. C tu adalah pintasan, C tu 7 pintasan Y. Jadi kalau kita tengok yang ini, kalau kita susun yang ini, dia akan jadi Y sama dengan 2X tambah 10. Jadi kita bandingkan dengan Y sama dengan formula linear C. Jadi M dia akan dapat 2. C dia adalah 10. So sama tak ni? Sama kan? So kalau sama maksud dia M1 sama dengan M2. Jadi dia adalah 2 garis lurus yang selari. Okey? Sebab kecerunan dia sama. Okey. So sama juga yang A ni. Yang A ni kita tengok kecerunan ialah yang kahwin dengan X. Okey, ni yang kahwin dengan X. Automatik kita tahu M dia adalah 3. Okey. Yang ini pula kita susun. Susunlah dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Jadi negatif 3X tambah 2. So yang kahwin dengan X, yang ini kan. Yang kahwin dengan X tu negatif 3. Jadi M dia negatif 3. So kalau awak tengok sama tak? 3 dengan negatif 3 tu sama tak?
Tak. Tak sama. Jadi adakah dia garis lurus lari? Tak. Tak. Jadi M1 tak sama dengan M2. Jadi dua garis lurus itu adalah tidak selari. Okey, boleh faham lah setakat ni? Boleh. Okey, kita teruskan lagi. Okey, soalan yang ini pun sama. Awak kalau awak tengok secara ni awak boleh tengoklah kalau awak susunkan Y sama dengan 5X tambah 8. So M dia yang kahwin dengan X, M dia adalah 5. Yang ni kalau kita susun 2Y sama dengan 10X tolak 3, Y sama dengan 10 per 2X tolak 3 per 2. So kita dapat kita tengok kecurunan ni kalau potong 1, 5. Jadi M dia 5. So dia adalah garis lurus. Selari. Ya, selari. Okey, so cikgu harap awak faham dah yang tu. Kita teruskan lagi nombor 6. Okey. So di sini diberi pasangan garis lurus yang berikut adalah selari. Cari nilai K. So kita nak cari nilai K. Macam mana kita nak cari nilai K? Okey, kita tengok nilai K ni kita susun dulu. Okey, susun dalam bentuk persamaan Y sama dengan MX tambah C. Jadi bila kita susun jadi KY sama dengan negatif 2X tambah 5. Y sama dengan negatif 2X per K tambah 5 per K. So M dia adalah yang kahwin dengan X. Okey, yang kahwin dengan X. Jadi M dia adalah negatif 2 per K. Okey, yang ini pula kalau kita susun dia, okey, kita susun dia 3Y sama dengan negatif X tambah 8, Y sama dengan negatif X per 3 tambah 8. So, yang kahwin dengan X ni ialah 1/3. Sebab yang ni kalau pecah dia jadi macam ni tau. Y sama dengan negatif 1/3 X tambah 8. Nak tulis macam ni pun boleh. Jadi, M dia adalah negatif 1/3. So, nak cari nilai K, kita samakan. Sebab dia dah sebut dekat atas ni adalah garis selari. So, M1 sama dengan M2. Kalau dia dah sebut selari kan. Jadi, M1, yang ini M1, yang ini M2. Jadi, kita masukkan 2K sama dengan negatif 1/3. So, kita kiralah kita alih-alih lah darab silang. Okay, so kita darab silang. Okay, kita akan dapat apa? Negatif 2 darab 3 dapat 2 kali 3 dapat 6 kan. Negatif 6 darab silang. Okay. So dapat negatif K. Jadi K sama dengan 6. Okay. Boleh lah setakat ni? Boleh faham tak? Boleh. Okay. Boleh. Okey, kita teruskan lagi untuk soalan A. So soalan A ni sama juga, dia suruh cari nilai K jika garis lurus itu adalah selari. Kat atas ni dia dah bagi dah kat ni. Diberi setiap pasangan garis lurus yang berikut adalah selari. Okey, perkataan penting selari. Okey, kemudian suruh cari nilai K. So sama juga langkah pertama awak susun dia dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okey. Y sama dengan negatif 3 per K X tambah 2. Yang ni pun awak susun juga dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okey, so Y sama dengan negatif 1/2X tambah 7/2. So bandingkan yang kahwin dengan X ya. Yang kahwin dengan X kita bandingkan sebab yang kahwin dengan X tu adalah M. Jadi M1 dia adalah negatif 3 per K. M2 dia adalah
negatif 1/2. Okey, jadi oleh sebab disebut dah dekat soalan selari, jadi M1 sama dengan M2, ganti nilai sama dengan negatif 1/2. So K dia dapat berapa? Samalah macam tadi kan, darab silang. Okey, kita darab silang. Okey, bila kita darab silang, kita dapatlah negatif 6 sama dengan negatif K, jadi K adalah 6. Okey? Boleh lah? Boleh tak? Boleh faham? Boleh. Okey. So, Boleh. Boleh. itu cara nak cari bila dia bagi. So, B ni cikgu tak tunjuk lah kot. Cikgu rasa awak boleh buat. Cikgu laju sikit lah sebab cikgu rasa laptop cikgu ni dah panas sangat dah ni. Boleh. Okey. Okey, kita tengok soalan 7. Okey, soalan 7 ni dia suruh cari persamaan garis lurus yang selari. Jadi keyword di sini selari. Kemudian dengan garis cari persamaan garis lurus yang selari dengan garis lurus yang diberi dan melalui titik P. Okey, so kalau dapat soalan macam ni, okey, dia bagi dah persamaan ni. Okey, dia dah bagi persamaan, kemudian dia bagi titik. Okey, so macam mana kita nak buat? Okey, kalau situasi macam ni, kita susun dia dulu. Susun dalam bentuk kecurunan. Y sama dengan MX tambah C kan? Okey, dapat soalan macam ni, susun dulu Y sama dengan negatif 2X tambah 6. So, yang ini adalah M sebab dia adalah yang kahwin dengan X dia adalah M. Okey, so M dia, kita tulislah M dia sama dengan negatif 2. So, sekarang ni dia suruh cari persamaan. Soalan dia suruh cari persamaan. So, untuk cari persamaan garis lurus. Okey, awak pakai formula ni. Y tolak Y1 sama dengan M, X tolak X1. Sebenarnya formula ni, dia asalnya daripada formula kecurunan. M sama dengan Y1 tolak Y2, X1 tolak X2. Dia darab silang dia. Dia jadilah formula ni. Pernah jumpa tak formula kecurunan ni kan? Pernah kan? Nah. Ya, kalau susun dia dapatlah yang yang awan tu. Nak kata dia formula MAT, tak juga sebab dia dalam MAT pun ada. Dia asalnya daripada situ. Cuma dia susun je. Susunan dia lain. Okey, kalau dalam MAT cikgu galakkan awak pakai formula ni dibandingkan Y sama dengan MX tambah C sebab yang ni kalau ada kalau ada titik senang nak cari. So kita guna formula ni, kita guna titik ni lah P lah. P kan? Masuk dalam tu. So yang ini X, ini Y. So kita masuklah nilai Y tolak 8 sama dengan M dia kita dah tahu tadi sebab dia kata selari. Jadi M dia adalah negatif 2. So ganti nilai X tolak negatif 3. Okey, so kita dapat Y tolak 8 sama dengan negatif kita apa ni? 2. X ni jadi 3. So Y tolak, kalau nak skip pun boleh ni tapi cikgu buat je. Jadi 3, so awak kiralah 2 kali 3, 6. Okey, 2 kali 3, 6. Okey, so awak kiralah. Okey, Y sama dengan negatif 2X, negatif 6 tambah 8. So, Y sama dengan negatif 2X tambah 2. So, itu dia persamaan dia. Sebab soalan dia suruh cari persamaan. Senang kan? Boleh ikut tak? Boleh. Boleh, kalau tak boleh tanya. Okey, kalau tak boleh tanya. Okey. So, kita teruskan lagi. Okey, sama juga yang ini, dia bagi satu persamaan, dia bagi satu persamaan.
Okey, dia bagi satu persamaan dan dia bagi satu titik. So, pakailah formula. Daripada persamaan ni, susun dulu. Dalam bentuk kecurunan tadi tu, Y sama dengan MX tambah C. Negatif 2Y sama dengan negatif 4X tambah 9. Jadi Y sama dengan negatif 4 per negatif 2X tambah 9 per negatif 2. So, yang ni kalau memudahkan 1, 2. So, M dia adalah 2. So, kita pakai formula Y tolak Y1, M, X tolak X1. So, gantilah ni koordinat dalam ni. Ini X, ini Y. So, Y tolak 7 sama dengan M dia sebab selari 2 lah. So, X tolak 2. Kita selesaikan Y tolak 7 sama dengan yang ni 2X tambah 2. Okey, so Y tolak 7 sama dengan 2X tambah 4. Y sama dengan 2X 4 tambah 7 jadi 11. Okey. Senang kan? So far so good lah. Senang. Okey, kita teruskan lagi. Okey, tentukan sama ada setiap pasangan garis lurus yang berikut adalah berserenjang ataupun tidak. Okey. Berserenjang cikgu bagi tahu tadi dia mesti 90 darjah. Okey, ini dipanggil berserenjang dapat 90 darjah. M1, M2 ni. Ini 90 darjah. Berserenjang maksudnya 90 darjah dan dia kalau M1 darab M2 dapat negatif 1. Ini awak kena ingatlah. Okey, kita tengok kalau soalan ni. Okey, soalan 8 ni dia bagi persamaan, dua persamaan. Okey. Bila dia bagi dua persamaan ni, awak susunlah dulu persamaan yang pertama ni. Y sama dengan negatif 6X tambah tolak 2. So, M1 dia adalah negatif 6. Yang ni pula kalau awak susun 6Y tolak, bila awak susun yang kedua ni, okey, 6Y sama dengan X tolak 1, Y sama dengan 1 per 6, X tolak 1 per 6. So, yang ini M2 dia. Okey, M2 dia dapat 1 per 6. So, sebab dia berserenjang, M1 darab M2 dapat negatif 1. Ganti nilai negatif 1. Betul tak dapat negatif 1 kan? M1 darab M2 1 per 6. So kalau kita potong dapatlah negatif 1. Okey, so bila kita dapat negatif 1 maksudnya kedua-dua garis lurus itu adalah berserenjang. Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey, berserenjang. Okey. So yang seterusnya ni sama jugalah. Awak susun dia dulu, Y sama dengan 3X tambah 8, ini adalah M1. Kemudian susun lagi satu persamaan, 3Y sama dengan X tolak 9, Y sama dengan 1 per 3, X tolak 9 per 3. So yang ini adalah M2. Ini M1 dia 3, M2 dia adalah 1 per 3. Jadi bila berserenjang M1 darab M2. Okey, dapat berapa? Jadi M1 3 darab 1 per 3. So kalau kita potong kita dapat apa? Kita dapat 1 kan? Okey. Adakah dia berserenjang? Tak. Ya, kedua-dua garis lurus itu tidak berserenjang. Kalau berserenjang dia dapat negatif 1. Tapi masalah sekarang dia tak dapat negatif tu. Jadi kedua-dua garis lurus itu tidak berserenjang. Nampak macam berserenjang kan, tapi tak dapat negatif. Okey. Okey, so seterusnya. Okey, seterusnya. Wah, dia hilang dah. Kenapa hilang dari mana? Dia apa? Sebab dia touch screen kan, dia sangat sensitif. Okey, so soalan 9. Cari persamaan garis lurus yang berserenjang dengan garis lurus yang diberi dan melalui titik P.
Okey, so sekarang ni kalau dapat soalan macam ni, okey, kalau dapat soalan macam ni apa kita nak buat ialah kita susun dia dulu dalam bentuk kecurunan. Okey, persamaan yang dibagi ni susun dulu. 2y sama dengan negatif x tambah 10. Y sama dengan negatif 1/2 x tambah 10/2. So automatik yang kahwin dengan x ni itu dia adalah kecurunan. Jadi M1 dia adalah negatif 1/2. Okey, so kecurunan per 2. Okey, per 2. Okey, so kita nak dapat M2 dia. Okey. Dia bagi satu je persamaan. Macam tadi dia bagi dua persamaan kan. Tapi kita tahu bila dia sebut dekat soalan tadi dia dah sebut berserenjang. Kita tahu bila berserenjang M1 darab M2 dapat negatif 1. Jadi M1 dia negatif 1/2 darab M2 sama dengan negatif 1. Jadi M2 dia akan dapat 2. Okey. So kalau awak nak cepatlah, tak mau buat yang step yang ni, yang biru ni tak nak buat, awak boleh, tapi cikgu ajarlah, yang ni konsep ya. Tapi kalau awak nak cepat, awak ingat macam ni lah, tukar tanda, tukar tempat. Okey, konsep ni awak mesti tahulah. Tapi kalau nak cepat, awak pakai istilah ni, tukar tanda, tukar tempat. Okey, awak tengok tukar tempat maknanya, yang ini kan duduk bawah, dua ni duduk bawah. Okey, apa ni, dia akan tukar tanda lah. Okey, yang ini ni, okey, dua ni duduk bawah. Jadi dia tukar tempat lah, kalau duduk bawah dia naik atas. Okey, tanda sebab dia negatif, dia akan jadi positif lah. Faham tak? Tapi kalau awak tak faham, awak pakailah yang biru ni. Sebenarnya yang kena ajar yang biru ni. Sebab yang biru ni konsep. Yang tukar tanda, tukar tempat ni, lama-lama besok lah kalau awak dah cakap kan, nak cepat fikir, ingat je lah yang biru, yang hijau. Tapi yang paling penting ialah awak kena faham konsep. Okey? So sekarang ni kita dah dapat M1, kita dah dapat M2. So soal dia ada bagi satu titik. Bila dia bagi titik tu maksudnya kita kena cari persamaan, lagipun dekat soalan tu dia memang nak persamaan. Okey, nak cari persamaan kita pakai Y sama dengan Y tolak Y1. M X tolak X1. So gantilah titik ni X, Y. Okey, Y tolak negatif 5, M dia, okey, M dia adalah 2. Okey, sebab apa kita ambil 2? Sebab dia kata berserenjang, soalan kata berserenjang. Okey, soalan kata apa tadi? Cari persamaan garis lurus yang berserenjang. Bila berserenjang, yang inilah berserenjang ni. Sebab kita dah pakai M1, M2 ni. Okey, berserenjang yang ini. Okey, so 2. X dia adalah 3 tolak 3 tolak pula. X tolak 3. X tolak 3. So kita kira lah Y tambah 5 sama dengan 2X tolak 6. Jadi Y sama dengan 2X tolak 11. Faham tak? Siapa faham angkat tangan? Siapa tak faham tanya. Kalau tak faham tanya yang step nombor berapa tak faham ni. Okey. So seterusnya. Okey, seterusnya soalan B. Okey, soalan B ni cikgu dah makan ruang. Cikgu salin kat sini lah. Soalan B dia bagi persamaan Y sama dengan 4X sama dengan 3. Kemudian dia bagi titik P 2, 12. So soalan dia sama juga macam tadi. Dia suruh cari persamaan garis lurus yang berserenjang dengan garis lurus yang diberi dan melalui titik P. So oleh sebab, okey, kita cari dulu. Yang ni kita susun dulu.
Jadi 4X tambah 3. So M1 dia adalah 4. Okey, bila disebut berserenjang, jadi M1 darab M2 dapat negatif 1. Di M1 dia dapat 4, 2, negatif 1. Jadi M2 sama dengan negatif 1 per 4. Dia dah tukar tempat, tukar tanda dah. Dia tempat dia duduk atas, dia turun bawah. Tukar tanda. Tukar tempat, tukar tanda lah. So, kita dapat kecerunan berserenjang dia adalah negatif 1 per 4. So, sekarang kita ada satu koordinat P. Kita pakailah formula Y tolak Y1, M, X tolak X1. Ganti, X, Y ni ganti. So, kita akan dapat berapa? Y sama tolak 12 sama dengan negatif 1 per 4. Kita guna yang berserenjang sebab soalan dia disebut berserenjang, kecerunan berserenjang. So, X tolak 2. So, kita kira lah Y tolak 12 sama dengan negatif 1 per 4. X tambah 1 per 2. Okey, cikgu dah darab siap-siap dah ni. Okey, so sekarang ni Y sama dengan negatif 1 per 4. X tambah 25 per 2. Boleh kah? Cikgu dah congak siap-siap dah ni. Cikgu tak tunjuk dah satu-satu tapi selesaikanlah yang tu. Okey, yang ini ni. Ni darab ni. Kemudian ni darab ni. Dapatlah macam ni. Okey, kemudian cikgu bawa lah pergi belah sana. Kan? Negatif 12. 1 per 2 tambah 12 dapat 25 per 2. Okey, boleh ikut kah? Siapa boleh ikut? Angkat tangan. Siapa tak boleh ikut tanya. Step nombor berapa tak dapat? Okey. So seterusnya okey, cari persamaan pembahagi dua sama serenjang bagi garis lurus yang menyambung titik-titik yang diberi. Okey, macam mana nak buat soalan ni? Okey, dia kata cari persamaan pembahagi dua serenjang. Okey, so kalau dapat soalan macam ni, cikgu terus tengok soalan ni ya. Okey, kalau dapat soalan macam ni, apa kita nak buat? Kita cari kecerunan dulu. Sebab apa dia ada dua titik, E dengan F. Dia nak cari kecerunan M sama dengan Y1 tolak Y2, X1 tolak X2. Siapa cuai dia salinlah E ni ke atas, negatif 1 sebelah, F negatif 3, 5. Jadi bila awak salin atas bawah, awak yang hijau ni untuk X, yang pink ni untuk Y. Jadi dia tak keliru. Sebab ada pelajar dia suka Y tolak X lah, X tolak Y lah. Dia tak boleh Y tolak Y juga, X tolak X je. Atas mesti Y, bawah mesti X. Okay, bila awak salin atas bawah ni, awak boleh main tutup dengan jari. Okay, tutuplah jari yang hijau tu dulu. Tapi macam cikgu, kalau cikgu tunjuk tutup jari, awak tak nampak. Jadi cikgu pakai warna. Okay, so itu untuk siapa yang agak suka cuai lah. Okay, so kita tengok yang pink dulu. Okay, yang pink tu 5 tolak 11. 11 tolak 5 pun tak apa, 5 tolak 11 pun tak apa. Dapat jawapan sama je. Kalau F tolak E pun boleh, E tolak F pun boleh. Akan dapat jawapan sama je. Okay, so 5 tolak, kalau kata nak tolak atas pun boleh, 11 tolak 5. Okay, so negatif 1 tolak negatif 3. Okay, so 11 tolak 5 dapat apa? Negatif, dapat 6 kan? Kemudian negatif 1 tambah 3 dapat 2. So kita akan dapat 3. So oleh sebab berserenjang M1 darab M2, dekat soalan tadi dia sebut berserenjang. Okay, jadi kita ganti nilai 3 M2 sama dengan negatif 1. Jadi M2 dia, iaitu guys
Kecunan bersenjang dia dapat negatif 1/3. Okay, so soalan dia tadi, dia kata apa? Cari pembahagi dua serenjang. Okay, pembahagi dua serenjang tu maksudnya titik tengah lah. Okay, so titik tengah. Okay, dia kata cari pembahagi dua serenjang bagi rusuh yang menyambung titik-titik yang diberi. Okey, so kita dah tentukan kecunan bagi garis lurus renjang. Kita kena tentukan titik tengah dia dulu. Okey, lepas kita tentukan titik tengah dia, baru kita dapatkan persamaan garis lurus dengan kecunan garis renjang dan titik tengah. Okey, titik tengah formula dia apa? Ingat lagi tak macam mana titik tengah? Oh, dia lari pula dah. Mana dia pergi? Okey, titik. Okey, titik tengah. Okey, formula titik tengah. Okey, titik tengah. Okey, titik tengah biasalah. Titik X tambah X. X1 tambah X2 bahagi 2 lah sebab dia nak tengah kan. Y1 tambah Y2 bahagi 2 lah sebab dia nak tengah tu kan. Okey, so kan dia ada E dengan F tu, titik dia, kita tambahlah untuk X. X dia negatif 1 tambah negatif 3 tambah negatif 3 bahagi 2. Kemudian Y pula 11 tambah 5 bahagi 2. So kita dapat titik tengah dia negatif 2, 8. Okey. So sekarang ni baru kita cari persamaan pembahagi dua sama serenjang. Okey, dia nak persamaan. Okey. Oleh sebab dia nak persamaan, kita kena pakai formula. Okey, dia nak persamaan. Persamaan pembahagi dua sama serenjang. Okey, kita pakailah formula Y1 tolak M, X tolak X1. Okey, kita dah tahu tadi kecunan serenjang dia dan kita dah dapat titik. Sebab apa kita kena pakai titik tengah? Sebab dia nak pembahagi dua sama. Okey, dia nak pembahagi dua sama kena pakai titik tengah tu lah. Jadi Y tolak Y pakai titik yang kita dah cari titik tengah tadi tu. Tolak 8. Cerunan serenjang dia ialah negatif 1/3. Okey, X tolak negatif 2. So kita kira Y tolak 8 sama dengan negatif 1/3 X tolak 2/3. So Y sama dengan negatif 1/3 X tolak 2/3 tambah 8. So kita selesaikan yang ini. Kita selesaikan yang tambah 8 ni. Kita selesaikan ni. So yang lain tu kita salin je. Sama ni itu 1/3 X, kita akan dapat 22/3. Okey, boleh faham tak apa yang cikgu buat? Ada tak nak tanya apa-apa? Siapa faham angkat tangan? Okey, kalau faham, okey, cikgu nak stop dah sebab laptop cikgu sangat panas. So, cikgu nak bagi kerja kat awak. Buat dalam buku teks, muka surat sana. Sama sangat takut juga, laptop cikgu ni dah panas sangat dah sebab daripada pagi tadi. Cikgu ada kelas dengan 5 DLP. So sekarang ni awak buat latihan latih diri.
Latih diri 7.4, muka surat 187. Okey, soalan 1. Soalan 3. Soalan 1 ni, A sampai D. Semua soalan 1, semua soalan 3. Okey, soalan 1 A sampai D, soalan 3 A dengan B. Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada. ada. Okey, sampai di sini saja. So, tanya atas kehadiran anda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Cikgu.